yakni 3 orang ataupun 3 golongan yang tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka itu akan sembahyangnya tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memilih kita pada hari ini, pada malam ini, untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita dari semua manusia untuk sama-sama kita terus berada di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu ataupun taman-taman syurga. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni kita sambung lagi pembincangan kita berkaitan dengan hukum hakam suami isteri. Kita merujuk kepada kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di muka surat 8. Betul ya? Surat 8 di tengah-tengah kan. Dan telah mengeluarkan oleh Ibn Hibban. Betul. Muka surat 8 dia tengah-tengah. Baris yang ke-17. Baris yang ke-17. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin summa amin. Kata pengarang kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, 3 orang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu
akan sembahyangnya, tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya. Dan yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Dan ketiga, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Berhenti kat itu. Itu satu hadis. Berhenti kat itu. Baik, kita sambung lagi pesanan ataupun nasihat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, khususnya kepada suami, kepada isteri, kepada ahli keluarga, ya, kepada umat dia sendiri, berkaitan dengan tata cara hidup di atas dunia, hukum hakam berkaitan di atas dunia, termasuklah hukum hakam antara suami dan isteri dalam keluarga. Hadis yang kita baca tadi daripada Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Maknanya kata ada di dalam dua hadis ini, dalam kitab yang riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, yakni 3 orang ataupun 3 golongan yang tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka itu akan sembahyangnya tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikannya. 2 perkara yang Allah tidak akan terima. Yang pertama iaitu solat golongan ini. Yang kedua, kebajikan yang dia buat oleh golongan ini. Solat Allah tak terima, amal kebajikan Allah tak terima. Solat maghrib tadi Allah tak terima, solat-solat sebelum ni Allah tak terima. Bayangkan solat satu ibadah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti, kan? Ibadah yang mula-mula akan ditanya oleh Allah Ta'ala, solat lah. Sebab tu kita kena buat perbanyak solat sunat. Pasal apa kena buat perbanyak solat sunat? nak menampung kecatatan solat fardu. Sebab tu kena buat banyak solat sunat, ba'diyah, qabliyah, duha, tahajud, hajat, witir, apa lagi, macam-macam lagi solat-solat sunat. Yang tak buat pun tak apa dah, tapi buat juga. Pasal apa? Kita nak menampung kecacatan yang ada pada solat fardu. Mungkin solat fardu tadi sah sebab wuduk sah, sebab solat fardu tadi cukup rukun dia sah, tapi mungkin ada kecacatan yang tak sempurna, kan? Kita tak dapat menunaikan dengan sempurna, mungkin hati kita tak berapa khusyuk dan sebagainya. Solat sah, maka solat sunat tadi dah nak menampung kecacatan kita. Tapi apa yang berlaku, solat sunat yang kita laksanakan tak dapat nak menampung pun, tak dapat nak tolong. Pasal apa? Sebab yang utamanya solat fardu tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan kalau solat pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kehidupan seseorang tu? Bagaimana kehidupan diri dia tu? Jangan cerita keluarga lagi, diri dia dulu. Bagaimana kehidupan diri dia di atas dunia? Bila dia kahwin pula, bagaimana kehidupan dia dengan isteri dia? Tenang ataupun tidak, bahagia ataupun tidak? Bagaimana kehidupan pula anak-anak dia, satu keluarga dia, apabila diri dia itu, sembahyang dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan bayangkan macam mana. Itu baru di dunia. Di dunia Tuhan bagi kesan hati rasa tak tenang, hati rasa tak bahagia, rezeki susah masuk, duit selalu habis, tidak ada keberkatan pada rezeki, tidak ada keberkatan dalam rumah tangga, asyik bergaduh, asyik bermasam muka, asyik ni bertekap dan sebagainya. Pergi solat. Maka sebab tu kena cek balik solat. Tapi isu sekarang ni, hadis yang Nabi nak beritahu ke kita ni, Nabi nak nasihat kita ialah mereka yang tidak diterima langsung solat mereka. Maka ada di antara manusia-manusia atas dunia ni, tuan-tuan,
Dia sembahyang tapi dia tak sedar yang sembahyang dia tu Tuhan tak terima. Dia sembahyang tapi dia tak sedar yang sembahyang dia tu Tuhan tak terima. Kalau dia tak mengaji. Betul tak? Kalau dia sembahyangnya tapi tak mengaji langsung, tak mengaji hadis, tak mengaji tauhid, tak mengaji, tak duduk dalam majlis ilmu, sembahyangnya, maka dia tak akan jumpa benda ni, tuan-tuan sekalian. Maka dia rasa sembahyang dia tu diterima, tapi di akhirat nanti Tuhan kata solat kamu tidak diterima. Tapi kita yang kita mai mengaji, mai sembahyang, mai mengaji, kita dapat ilmu sebagai benda ni sebagai panduan diri kita. Bukan takat solat, kebajikan tak diterima. Solat tak terima, kebajikan tak terima. Tuan-tuan bayangkan akhirat apa jadi. Apa lagi nak timbang? Solat tak terima, kebajikan tak terima. Sekarang nak timbang apa? Nak timbang apa dekat mizan? Tak ada apa dosa. Nak timbang apa lagi? Kalau Tuhan kata solat tak terima, Tuhan terima dah hak lain. Tak apa, solat aku tak terima, tu hak sejuta aku wakaf Tuhan terima. Terima tak? Tak. Makna kata solat Tuhan tak terima, kebajikan Tuhan tak terima, so dah nampak dah syurga neraka. Neraka jawab dia. Sebab tu bila Nabi pesan kepada kita melalui lisan baginda Nabi SAW dalam hadis, kita kena ambil perhatian. Kita kena ambil perhatian, apatah lagi melibatkan ibadah yang utama, iaitu solat. Iaitu solat. Kebajikan tu nombor 2 ni, hak utama, hak wajib solat pun Tuhan tak terima, kebajikan out terus ya. Baik. Apa dia golongan yang pertama? Iaitu kata Nabi SAW, hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya. Hamba yang lari dari penghulunya atau tuannya sehingga ia hamba tadi kembali kepada tuannya atau kembali kepada penghulunya. Ini bab hamba. Bab hamba kita tak nak bincang. Tapi ulama kata boleh diqiyaskan. Boleh diqiyaskan kepada seorang isteri yang lari dari suaminya tanpa alasan yang diharuskan syarak. Okey? Faham molek-molek? Kau ibu jangan marah kat saya. Awal 5 minit awal kena orang dia kata. Boleh diqiyaskan kepada seorang isteri yang lari dari rumahnya tanpa alasan yang diharuskan syarak. Isteri ni bila dah kahwin, duduk di mana? Di rumah. Seorang suami wajib menyediakan segala kelengkapan, baik bahagian dapur, bahagian ruang tamu, semua kelengkapan. Yang dia pun tak ada masa nak keluar dah. Nak keluar buat apa? Dalam semua komplit dah. Isteri tempat dia di rumah. Sebab tu kewajipan seorang suami menyediakan nafkah tempat tinggal. Itu asas lah. Asas. Nafkah tempat tinggal boleh sewa, tak semestinya beli. Sebab tu kita larang, ada orang-orang larang anak dia kahwin. Kenapa larang kahwin? Rumah tak beli lagi, nak menikah. Islam tak zalim macam tu. Agama tak zalim macam tu. Cuma kita salah faham. Betul tak? Kita salah faham. Seorang suami wajib menyediakan nafkah tempat tinggal, pakaian dengan makanan, tempat tinggal. Tempat tinggal ni lagu mana ustaz? Tempat tinggal ni kalau ada kemampuan beli. Boleh beli kos murah, boleh beli kos sederhana, boleh beli hak mewah. Kalau tak mampu beli, nak buat apa ustaz? Dah nak kahwin ni, kena prepare untuk sewa. Hang mampu sewa. Nak sewa 400 sebulan boleh, nak sewa rumah flat boleh, nak sewa rumah teres 1 tingkat boleh, 2 tingkat boleh, sampai kepada ikut kemampuan. Jangan sampai mudarat, boleh. Dengan syarat tempat tinggal yang kita nak sediakan kepada isteri kita itu boleh menutupi aib-aib diri dia. Dia nak buka baju tak ada orang tengok, dia boleh dalam rumah tu bebas, tingkap ada, pintu ada, langsir semua tutup, orang lain tak boleh tengok, boleh kunci pintu, selamat di dalam tu. Itu dikatakan sudah tertunai nafkah tempat tinggal.
Tapi suami ni dia tak mampu, dia tak mau beli, dia tak mau sewa. Dia kata tak apalah, duduk dengan mak saya lah, takkan tak boleh ke ustaz? Saya anak lelaki duduk dengan mak saya, takkan tak boleh? Isteri kita tak mau. Pasal apa tak mau? Hang tak mau derhaka. Saya tak mau pasal apa? Adik-adik abang hak 5 orang ada lagi dalam rumah tu. Tandas dah satu bilik ayam kat luar. Kita kena kongsi dengan dia. Jadi saya nak pergi masuk bilik ayam, saya kena pakai kelumbung, saya kena pakai habis semua. Ni, hak ni pun saya kena pakai, hak kaki pun saya kena pakai. Saya nak pergi masuk tandas, abang fikir tengok relevan tak? Saya nak pergi tandas, saya kena pakai sarung lengan, saya kena pakai stokin nak pergi tandas. Apa kejadah dia kata. Alah tak payah, tak apalah pergi. Siapa pun adik-adik abang ni pun tak ada siapa. Ya, masalah adik-adik abang tu pun kalau abang mati pun saya boleh kahwin dengan dia. Dia. Tapi orang tak faham kan. Bila suami tak faham, lari isteri. Lari isteri. Maka datang kata isteri saya nusyuh, Ustaz, derhaka dia lari. Bukan masalah tu, masalah dia tertekan. Masalah sekarang adalah suami belum lagi menunaikan nafkah tempat tinggal kepada isteri. Sampai lahat lagu tu. Kan senang tak? Kena sediakan betul-betul. Maka faktor tu, isteri kalau dia lari tak apa. Kedua, kalau isteri kena dera, kena pukul sebagai, dia nak lari tak apa. Tapi kalau suami tu sudah menyediakan nafkah tempat tinggal dengan baik, dengan sempurna, tak ada apa pun. Suami tak pernah bergaduh, suami tak pernah bertengkar, suami tak pernah cakap kasar, suami tak pernah pukul, tak pernah rotan, nafkah semua bagi. Cuma ada sedikit perselisihan faham yang melibatkan hati saja. Tak apa kata apa? Tak, kita panggil apa tau? Tak puas hatilah dengan dia ni pun tak puas hati dengan macam tu kan, melibatkan benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda yang kecil je, sampai merajuk keluar daripada rumah tanpa minta keizinan suami. Maka ini tuan-tuan sekalian, dia balik lari pergi rumah mak dia. Dia lari balik pergi rumah mak dia. Mentang mak dia dekat. Kan? Dia balik pergi Napoh. Balik-balik tak boleh patah balik pula, kena getah kan. Allah tak sampai Napoh kan. Yan pun dah kena dah. Main Sungai Petani dah kena dah. Main dekat kata kan. Dia lari balik rumah mak dia di kampung tanpa dia minta izin suami. Suami balik-balik tengok-tengok tak ada apa dah. Tinggallah sekeping nota. Jangan cari sayang balik ke kampung, menghilangkan diri. See you in the court. Habis kita. Setiap langkah yang dia langkah, setiap langkah dia itu keluar dari rumah tanpa izin suami, tanpa ada sebab yang diharuskan syarak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia sampai rumah mak dia, mak nak solat maghrib. Solat maghrib tidak diterima. Dia solat isyak tak diterima. Esok dia solat subuh tak diterima. Subhanallah. Di dunia tak rasa apa lah, di akhirat baru menyesal. Itu yang dia tak mahu. Jadi orang perempuan kena jaga. Bukan tak boleh keluar lah, kami duduk rumah kena pangkah lagu ni. Tak. Ada waktu-waktu yang diizinkan oleh syarak untuk isteri ni keluar daripada rumah jika ada kemudaratan. Tapi keluar, pergi buat laporan polis. Ambil laporan polis, simpan supaya tak dikategori sebagai nusyus. Bila dipanggil oleh pejabat agama untuk kaunseling, dipanggil untuk mahkamah, boleh tunjukkan kenapa kita keluar walaupun tanpa keizinannya, tapi kita nak menyelamatkan kemudaratan, nak menyelamatkan perkara yang buruk akan berlaku atas kita. Boleh kita keluar. Tapi kalau alasan-alasan berkaitan dengan hati, kita tak boleh jadikan dia sebagai alasan untuk kita keluar daripada rumah. Kena selesaikan antara kita dengan pasangan kita. Itu yang pertama. Jadi kawan ibu jangan keluar sewenang-wenang lah, tanpa izin. Tak? Okey. Baik. Jadi kita sebagai mertua pun kena faham juga. Kan? Anak kita balik, anak perempuan kita balik, hang balik pasal apa ni? Balik main seorang, balik tergesa-gesa pasal apa? Dia pun cerita lah, gaduh dengan abang lah, apa pasal apa? Tak nak pasal apa lah, cemburu sikit-sikit itulah ni. Kita sebagai mertua kita lalu macam ni lah. Hang pergi mandi apa semua, sekali ku hantar hang balik. Itu kita.
Jangan kita 2 kali 5 pula. Bila dia kata lagu tu, itulah aku dapat kat hang dah. Aku bukan suka mamat tu. Hang tegih-hegih cinta lah, apa benda lah. Aku tak suka dah duduk tang ni. Aku tahu nak ajak dia macam mana nanti. Kita pula 2 kali 5 pula habis. Kita pula penyebab yang memutuskan silaturahim antara suami dan isteri. Kita semak dulu apa alasan dia, apa punca dia. Kalau punca tadi menyebabkan mudarat pada anak kita, tak apa, kita nak backing dia. Kita nak selamatkan daripada kemudaratan. Kalau dia kena pukul balik bengkak-bengkak, kita kata pasal apa? Suami abang pukul. Betul abang pukul? Tengok, betul abang pukul. Takkan kita nak hantar balik pergi masuk ke dia kat rumah dia, lagi dia kena teruk lah. Maka kita selamatkan. Itu tak apa. Okey? Baik, itu yang pertama. Hamba yang lari dari penghulunya, yang dari tuannya, sehingga ia kembali. Ia tadi, hamba tadi kembali kepada tuannya. Itu yang pertama. Solat dan kebajikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua kata Nabi SAW. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Ia siapa? Ia siapa? Suami. Okey. Dan yang kedua, perempuan yang ni isteri yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia suaminya. Yakni suami yang marah pada isterinya sehingga redha suaminya itu pada isterinya. Yang kedua, golongan yang kedua ialah isteri yang dimarahi oleh suami. Isteri yang dimarahi oleh suami sehinggalah suami tadi memaafkan ataupun redha atas diri dia. Boleh faham tuan-tuan? Suami kalau marah, dia maaf, tak apa. Tapi kalau suami marah, kita berada dalam keadaan marah, kita belum maafkan lagi, yang ni orang perempuan kena jaga-jaga. Sebab tu jangan berlanjutan. Kalau bergaduh, nampak suami marah, terus minta maaf. Terus isteri ni minta maaf. Salah ke dia betul ke, kita salah ke, kita betul ke dia salah ke, minta maaf dulu. Itu bincang kemudian. Okey? Di marah ni. Marah ni tuan-tuan sekalian, marah ni sifat manusia. Sifat yang ada pada kita semua. Siapa tak ada marah? Kita kena faham, marah ni merupakan satu sifat yang memang ada dalam diri kita. Dipanggil sifat alami, memang ada dalam diri kita. Kadang-kadang dia muncul secara spontan. Bila kita disakiti, bila orang sakiti kita, bila orang hina kita kan, bila orang zalimi kita, bila orang pukul kita, bila kita dalam ada masalah, orang kacau kita, kita marah terus. Itu maksud dia, marah ni memang sifat ada pada diri kita. Tak boleh kita kata, ustaz saya nak cari suami yang tak marah, ada tak? Tak ada. Pasal marah tu adalah sifat manusia. Ada sifat manusia. Cuma kena kawal. Hang ustaz ke, hang siapa ke, tetap ada sifat marah. Itu satu kena faham. Okey? Itu kena faham. Okey? Jadi marah ni satu sifat yang semula jadi memang ada pada manusia, tapi sejauh mana kita mengawal kemarahan tadi. Nabi SAW juga pernah marah kepada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dalam satu peperangan, tuan-tuan sekalian, dia nak bunuh satu orang kafir. Tiba-tiba orang kafir tu, tentera kafir tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah bin Zaid pergi pancung kepala dia. Nabi marah kat Usamah bin Zaid. Nabi kata, kenapa hang pancung kepala dia? Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, kata Nabi. Usamah kata dia mengucap dalam keadaan takut aku nak pancung kepala dia, dia mengucap. Maka Nabi marah. Nabi kata kat Usamah bin Zaid, adakah kamu tahu dalam hati dia? Kamu tengok luaran hati dia? Nampak tuan-tuan sekalian? Nabi pun ada marah, tapi sifat marah Nabi, subhanallah, sifat marah Nabi kalau kita baca dalam hadis, subhanallah, kalau boleh ikutlah
abang-abang boleh ikut, suami boleh ikut, Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, dia tidak akan marah perkara berkaitan dunia. Tuan-tuan faham? Berkaitan dunia. Contoh, keluar surau sekali lepas isyak, selipar hilang. Jangan selipar aku sudahlah. Keluar selipar hilang. Dunia ni, dunia. Nabi, sifat marah Nabi tak marah. Nabi sifat marah dia ni, Nabi ada sifat marah, tapi sifat marah dia takkan marah berkaitan dengan dunia. Contoh, kita keluar tengok motosikal kereta hilang. Melengah kereta aku, jangan hilang. Contoh. Kan, keluar dari masjid, Allah, motor hilang, selipar hilang. Nabi takkan marah benda berkaitan dunia. 2, 3, balik-balik anak-anak main, terlanggak kereta sikit, calak sikit, contoh dia. Kalau kita ada satu menantu satu kecil cerita ni, mak mertua dia dukung satu budak dalam kereta. Kereta ni kereta hebat juga. Tiba-tiba susu botol tu jatuh atas cushion kereta tu. Cushion kereta jenis kain tu kan. Hak si menantu ni bawa kereta, dia punyalah marah beletak kedepu. Dia bayang. Kita pun tengah-tengah bawa kereta, anak-anak bersepah dalam tu, tak marah. Nabi bab dunia, Nabi tak marah. Ibarat dia, kalau yang tu berlaku, siapa? Masuk hilang, dia lain. Balik rumah, kan? Balik rumah nampak bersepah rumah ke, makanan tak ada ke? Kalau Nabi tak marah. Tuan Imam, enggak boleh buat Tuan Imam. Balik rumah tengok bini tidur lena, mengeroh je. Kita balik dia tak buka pintu apa, rasa macam mana? Nak marah. Kalau boleh balik-balik tak marah, tengok alhamdulillah dah tidur dah, sayang aku. Alhamdulillah. Tak apa. Kalau kita boleh kat mana. Hal-hal dunia Nabi tak pernah marah. Dan Nabi tak pernah memenangkan diri dia. Walaupun ada salah orang tadi tu, tapi berkaitan dengan dunia, Nabi tak pernah memenangkan diri dia, kata dia betul. Tak ada. Kedua, Nabi tak pernah marah kalau kena kat peribadi dia. Maksud dia apa? Orang nak hina Nabi, orang nak kutuk Nabi, kan? Nabi tak pernah marah. Tak pernah marah, dan Nabi tak pernah memenangkan diri dia dalam hadis tu pun. Tapi kalau berkaitan dengan kebenaran agama yang hak, Nabi akan marah. Nanti kadang kita dengar kan, Nabi berkhutbah dalam keadaan marah, merah muka Nabi nampak kan, Nabi putih nampak merah, telinga dia nampak merah, pipi dia. Itu Nabi marah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita boleh praktikkan benda ni dalam kehidupan, subhanallah. Mulakan dalam rumah tangga ni. Bukanlah menjadi kita menjadi apa? Menjadi sebab untuk isteri mengambil peluang, tidak. Isteri pun sama lah. Kalau berkaitan dengan dunia ni, tak payah marah, bincang. Kalau berkaitan dengan dunia ni, tak payah marah, selesaikan. Tak perlu nak marah. Betul. Ini sifat marah Nabi. Kalau siapa boleh ikut, saya pun duk cuba-cuba juga. Sebab bila kita ikut jadi sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi ni, hati kita akan tenang. Kita dapat amalkan dalam rumah tangga, subhanallah. Dapat amalkan dalam syarikat kita, dengan kaki tangan kita. Dapat amalkan dalam pejabat kita, unit kita, subhanallah. Asal berkata, aduh tak apa. Dia nak hina kita, dia nak ejek kita, tak nak marah. Pasal apa? Tak apa, biar aku tak buat benda tu. Tak mau menang pun tak apa. Bukan kata kita kalah Dia nak mengumpat kita, maybe dia nak mengumpat. Dia nak kutuk dalam Facebook, maybe dia nak kutuk dalam Facebook. Yang kita nak bagi ra'i sama kutuk tak apa, kita biar sudah. Itu berkaitan dengan dunia. Besok dia sendiri akan kena juga di akhirat kan. Kita maafkan dia, kita minta doa agar Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia. Baik. Cuma tuan-tuan sekalian, dalam rumah tangga ni, selalu kes-kes yang datang ni, dia tak kata isteri tak kata suami marah, tapi isteri kata suami ni panas barat. Bisa dengar perkataan tu? Panas barat. Dia dengar? Siapa ada panas barat kat sini angkat tangan?
Tak ngaku ya. Apa beza marah dengan panas baran? Apa beza marah dengan panas baran? Marah sifat yang ada pada diri manusia, sifat semula jadi. Cara nak kawal marah mudah saja. Pertama, kalau boleh diam dan tahan bila nak marah. Satu. Sebab apa? Sebab sifat menahan marah ini sifat ahli syurga. Tuhan sebut bila Tuhan dah ciptakan syurga untuk orang bertakwa, Tuhan sebutkan ciri-ciri dia, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz. Orang yang menginfakkan harta secara sembunyi, secara terang, secara sembunyi, dan wal kaziminal ghaiz, orang yang tahan kemarahan bila nak marah. Sebab tu saya kata marah sifat semula jadi manusia. Cara nak kawal marah tadi, yang pertama, tuan-tuan sekalian, diam dan berusaha untuk tahan marah. Pasal apa? Pasal dia satu sifat ahli syurga, sifat yang cukup mulia. Kedua, bila nak marah tuan-tuan sekalian, okay, diri tengah marah, Nabi kata apa? Duduk. Kalau dah duduk hilang marah, itu lebih baik bagi kamu, kata Nabi. Kalau duduk juga marah, Nabi suruh buat apa? Baring. Selesai. Kalau marah juga, nak buat apa? Ambil wudu. Selesai masalah. Kenapa ambil wudu? Nabi kata marah itu ialah daripada syaitan. Syaitan dijadikan daripada api. Api nak padam dengan air. Maka ambil wudu, Nabi kata. Subhanallah. Dan yang paling penting tuan-tuan sekalian, apabila kita tak ada waktu, kita tak boleh kawal marah juga. Dia belum boleh pergi panas baran lagi, tak boleh kawal marah, tak boleh nak kawal marah ni. Antara perkara yang paling penting kita kena ingat, pada waktu tak boleh kawal marah, jangan sesekali membuat keputusan yang besar ataupun menghukum. Contoh, apa yang sering berlaku apabila suami isteri bergaduh? Bila suami marah sangat-sangat kat isteri, apa berlaku? Waktu-waktu macam ni, cool-cool macam ni, isteri mai jumpa kita, bang, ceraikan saya. Takkan berlaku kan? Tapi bila bergaduh, kudumung sampai habis, sampai dah mencabar kemarahan yang ada pada diri dia ni, sifat marah ni, dia boleh pergi kepada membuat satu keputusan yang menghukum, tuan-tuan sekalian. Bukti dia, bila dia dah cakap benda tu, dia dah buat taklid, dia dah lafaz talak, oh, yang paling teruk dia bubuh sampai 3. Dia punya marah, dia bubuh sampai 3. Lepas dia bercakap tu, dia duduk saat, dia cool, dia menyesal balik apa dia cakap. Sebab tu dalam keadaan marah, tolong jangan hindarkan daripada kita buat satu hukuman atau membuat satu keputusan yang besar. Kalau dalam rumah tangga, jangan buat satu keputusan bercerai. Matu marah tak sesuai, nak ceraikan bini ke apa, tak sesuai. Dia cerai dalam keadaan elok. Tengok dalam mahkamah, dia baru cerai macam mana? Suami dalam keadaan cool dia. Hakim tanya, mat hang setuju ke cerai bini hang? Dia kata ya. Hang boleh tipu, hang setuju ke bini suami hang cerai hang? Setuju. Mai depan. Mat baca lafaz cerai. Mat membaca lafaz cerai depan hakim. Mat baca lafaz cerai dengan lafaz apa? Dengan nadanya, nada biasa jelah. Bukan nada marah. Tak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifat cara nak kawal sifat marah. Tapi bila mai panah baran, yang tu bukan sifat, yang tu sikap manusia. Sikap. Iaitu bukan sifat. Mana dia panah baran tak ada dalam diri manusia. Yang ada marah. Tapi bila marah tak dikawal dengan baik, maka dia akan pergi kepada sikap-sikap panah baran. Sikap panah baran. Dan sikap ini lahir daripada otak yang bekerja. Dia marah, otak dia fikir apa nak buat, maka dia pun hilang kawalan marah dia, dia jadi panah baran. Bila jadi panah baran ni, selalu tindakan orang panah baran ni buat apa? Kau ibu buat apa? Dia hempuk meja, baling kursi, hempuk dinding tingkap, pecah tu ya, maklum.
Dia penampak bini dia, tu habis tu. Dia pukul bini habis-habis. Asal marah naik pada panas baran, habis. Panas baran adalah sikap. Subhanallah. Elakkan tuan sekalian. Baik, dan yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Orang yang mabuk hingga jaga ia dari mabuknya. Mabuk ni apa? Tuan-tuan, mabuk ni ialah pemikiran yang terlalu kacau, yang menghalang fungsi akal kerana tidak dapat mengawal dengan bijak dan sepatutnya. Fikiran dah tak boleh fikir, tak normal lah. Itu mabuk. Apa punca mabuk? Sebab minum minuman yang memabukkan, seperti arak. Lepas tu Nabi kata, apa sahaja minuman yang memabukkan haram. Seperti arak. Kalau ketum, kalau sampai minum sampai mabuk, tetap haram. Nabi sebutlah di akhir zaman ni, manusia di kalangan umat aku, manusia di kalangan umat aku ni, dia kata akan minum minuman yang memabukkan dengan nama-namanya mereka cipta sendiri. Ada kalau orang nak pergi kedai, pergi 7-Eleven, dia nak beli arak, dia kata arak. Dia kata apa? Dia kata apa? Kasbek. Dia sebut nama-nama arak. Dia takkan sebut arak, dia kata kasbek. Nabi dah pesan lah, Nabi dah habaq lah. 1400 tahun yang dulu Nabi dah habaq dah benda tu. Okey. Maka orang yang mabuk sampai ia jaga ia dari mabuknya, yakni dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan mabuk, baru Tuhan terima solat dia. Subhanallah. Walaupun kita nak jumpa orang yang mabuk, dia mabuk malam ni, esok subuh dia main solat subuh. Sedangkan air yang memabukkan, air arak tu rijsun, najis, air yang keji, kan? Dia kena selesaikan dulu dengan Allah, minta ampun, minta maaf dengan Allah, taubat nasuha, barulah bersihkan diri dia, barulah dia melaksanakan ibadah solat dia. Hak tinggal itu dia kena qada balik. Ini satu hal pula. Ustaz dah tinggal yang apa? Ada pula yang isu dia, Ustaz, kalau kita tinggal solat hak lama-lama kita qada, betul ke tak payah buat dah solat sunat? Buatlah solat sunat. Hak solat qada tu wajib buat, kena buat. Hak solat sunat nak menampung balik, agar dengan solat sunat ini Allah Ta'ala terima, ataupun Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ dulu nah. Maka inilah 3 golongan yang Allah Ta'ala takkan terima solat dia dan takkan terima kebajikan dia. Saya ulang, yang pertama apa dia? Yang pertama ialah hamba yang lari daripada tuan dia. Okey, zaman lah tak kena mengenal, tapi kita kata qiyah kepada seorang isteri lari daripada suaminya tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak. Kedua, yakni isteri yang dimarahi oleh suami dia. Okey, dan yang ketiga ialah orang yang mabuk hingga ia jaga daripada mabuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua, menjaga ahli keluarga kita semua, insya-Allah, menjaga pasangan-pasangan kita semua, insya-Allah, daripada tergolong daripada golongan-golongan macam ni, ya, tergolong daripada golongan-golongan wal-a'yazubillah. Kita mohon kepada Allah agar Allah pelihara, agar Allah lindungi ahli keluarga kita. Kita kesian kalau suami yang mabuk dia, kesian. Suami yang mabuk kesian. Tapi tak apa, isteri tak tanggung dosa dia. Kan? Suami yang mabuk, kita yang takut isteri yang mabuk. Kan? Kita jarang jumpa suami isteri yang mabuk. Ustaz, isteri saya minum arak. Jarang jumpa tak? Allah Ta'ala alam lah. Tak, setakat saya ni tak pernah jumpa lagi lah. Mabuk lain tu dah lah, kan? Mabuk mengandung ke apa tu lain cerita lah, kan? Mabuk hak minum arak tak ada. Tapi suami minum arak tu ada, biasa.
kan? Tapi tak apa, suami cuma masalah dia bila nak berhubungan. Lepas tu Allah Ta'ala tekankan benda ni. Lepas tu suaminya, oi bau sate ni tu. Mun petang ni tu. Oh, tu dia. Bau dia tu. Bau dia. Jangan bau sate. Tak jadi nak berhenti awal. Dia melupa habis tengok. Okey? Allah Ta'ala lindung. Tak ada. Tapi kalau ada tuan-tuan sekalian, tengok bagaimana boleh rosak satu institusi rumah tangga. Seorang suaminya mabuk, tiap hari balik mabuk, isteri nak layan macam mana? Kat situ keharusan bercerai. Lepas tu Islam tekankan, Nabi tekankan benda ni tuan-tuan sekalian. Jangan kita tengok hak nombor 2 tadi saja pasal isteri dah tak. Tengok juga semua. Tengok juga semua. Tu belum masuk lagi hadis yang bawah nanti tu. 10 pula yang tak diterima solat. Ni baru 3. Jadi jaga. Ya. Jaga diri kita insya-Allah, ya. Jaga keluarga kita insya-Allah, faham agama, faqih dalam bidang agama, yang asas, yang penting asas. Tahu dah benda-benda yang haram, benda-benda yang berdosa, benda-benda yang tak boleh, ya. Jangan buat dalam rumah tangga kita, sebab kita rumah tangga ni kita nak cari keberkatan. Tuan-tuan nak cari apa? Keberkatan. Jangan kita anggap dengan kita dah beli rumah, ya, rumah dah selesai dengan bank, dah ada anak, anak pula berjaya, kita rasa rumah tangga kita bahagia. Ukuran bahagia dalam Islam, dalam rumah tangga bukan diukur dengan harta, okey, tapi diukur sejauh mana ahli keluarga tadi dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua ni sembahyang tak tinggal, mengaji bagus, agama faham, jaga agama, jaga hukum akam, subhanallah, ya. Itulah keluarga mawaddah dan sakinah, subhanallah, insya-Allah. Amin. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, insya-Allah. Kita berhenti takat itu. Insya-Allah kita sambung nanti hadis yang seterusnya dalam kitab Muhimmah. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara pula. Tadi 3 ni 10 pula. Nanti kita bincang yang lebih detail insya-Allah pada bulan hadapan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah suami kami suami yang soleh. Jadikanlah isteri kami isteri yang solehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang mawaddah dan sakinah, ya Allah. Jadikanlah ahli-ahli keluarga kami, ya Allah, mereka yang taat kepadamu, ya Allah, yang sentiasa menunaikan segala perintah-perintahmu, ya Allah, yang sentiasa meninggalkan segala larangan-laranganmu dan tegahan-tegahanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharalah ahli keluarga kami semua, ya Allah. Pelihara diri kami, ya Allah. Pelihara diri kami dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah, dari sebarang bala bencana, ya Allah, daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya, ya Allah. Ya Allah, Kau lindungilah, Kau lindungi, ya Allah. Kau peliharalah kami semua, ya Allah. Peliharalah ahli keluarga kami, ya Allah. Peliharalah anak-anak kami, ya Allah. Peliharalah kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepadamu, ya Allah, dan seluruhnya, ya Allah, daripada segala sebarang bala bencana dan penyakit yang berbahaya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa suami kami, ya Allah. Ampunkan dosa isteri kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau mereka telah pergi meninggal dunia, ya Allah. Ampunkan dosa segala kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.